Suka sekali saya bawa satu kisah yang diriwayatkan daripada Imam Hatim Al-Asam. Ini siapa pula dah? Dia seorang salaf, seorang lelaki di zaman salaf yang bernama Hatim Al-Asam. Al-Asam ni maknanya orang yang pekak. Asammu, kan dalam Quran kita duk baca summun bukmun umyun fahum la yarji'un, la yasma'un, kan ayat tu. Maknanya summun, dia tak dengar. Hatim Al-Asamu, Hatim yang pekak. Dia meninggal dunia pada tahun 237 Hijrah di Tirmiz. Tirmiz ni lah wilayah di Uzbekistan ke apa, di Tirmiz. Hatim Al-Asam ni nama sebenar dia Hatim bin Alwan. Hatim bin Alwan. Cerita dia tak pekak, tuan-tuan. Orang panggil dia pekak. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal pernah satu hari seorang perempuan datang kepada dia. Ada seorang perempuan datang kepada Hatim Al-Asam. Masa tu nama dia belum Al-Asam, nama dia Hatim bin Alwan. Seorang ulama salaf daripada wilayah Tirmiz, satu negeri dengan Imam At-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi, yang meninggal pada tahun 279 Hijrah. Yang ni dia meninggal lagi awal, dia meninggal 237 Hijrah. Hatim bin Alwan. Ada satu perempuan datang dekat dia, tanya soalan. Dia kata, "Ya Hatim, aku ada soalan nak tanya kamu." Tapi tengah-tengah nak tanya soalan tu dia terkentut. Kentut kuat sungguh. Lalu perempuan ni jadi malu. Maka Hatim ketika itu serta-merta berlakon sebagai pekak. Buat tak dengar. Dan dah dia buat pekak. Dia kata, "Apa kamu cakap tadi? Aku tak dengar." Perempuan tu pun cover balik lah. Lega dia tak dengar. Kan? Lega Hatim tak dengar. Sebenarnya Hatim dengar, tapi dia buat tak dengar. Dia buat pekak. Dia menyamar sebagai pekak untuk menjaga maruah perempuan tersebut. Maka perempuan tu pun tanya soalan. Hatim pun berbuat tak dengar. Dia kata, "Kuat lagi soalan, kuat lagi suara, aku tak dengar." Dan demikianlah Hatim menyamar sebagai lelaki yang pekak selama 15 tahun. Sehinggalah perempuan tu meninggal dunia, barulah dia kembali normal. Masya Allah. Tuan-tuan tengok ni, 15 tahun dia menyamak sebagai pekak untuk menjaga maruah seorang wanita yang kentut depan dia. Perempuan tu main kentut depan dia. Dia takut perempuan tu malu, dia menyamak sebagai pekak, buat tak dengar. Kemudian selepas tu dia pun menyamak, berterusan menyamar sebagai pekak sebab perempuan tu hidup lagi. Nanti kalau perempuan tu tahu kata dia tak pekak, perempuan tu jadi malu. Dia tak nak perempuan tu susah hati. Dia menyamak sebagai pekak selama 15 tahun. Sehinggalah perempuan tu meninggal dunia, dia dapat tahu perempuan tu mati, barulah dia kembali normal. Maka selama 15 tahun orang duk panggil dia Hatim Al-Asam, Hatim yang pekak. Apa cerita Hatim ni, tuan-tuan? Satu hari dia nak pergi mengaji hadis. Maka ahli keluarga dia, isteri dan 9 orang anak dia, merasa bimbang. Kalau Hatim pergi mengaji, tinggal mereka, tidak ada orang yang nak sara hidup mereka. Tapi kata Hatim, sesungguhnya yang memberi rezeki adalah Allah. Rezeki dari Allah di langit. Rezeki bukan majikan. Rezeki bukan dari majikan. Rezeki bukan dari kerajaan. Rezeki bukan dari manusia. Rezeki dari langit, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hatim pun pergi menuntut ilmu hadis. Ada satu buku saya pernah jumpa, tuan-tuan boleh cari. Tapi saya jumpa dalam bahasa Arab, saya tak pasti ada atau tidak dalam bahasa Melayu. Iaitu berkenaan dengan kisah-kisah rumah tangga yang ditinggalkan dalam proses menuntut ilmu. Kisah-kisah isteri-isteri yang ditinggalkan oleh suami untuk menuntut ilmu. Menarik kisah ni.
Antaranya kisah Hatim ni. Maka bila mana Hatim pergi menuntut ilmu, anak isteri dia pun jadi serba salah sebab makanan dah habis. Rumah mereka cuma tinggal air saja, yang lain semua habis dah. Dalam keadaan risau tu, anak bongsu dia umur 10 tahun menasihati mak dia dan keluarga kakak-kakak dia. Anak bongsu Hatim kata kepada mak dan kakak-kakak dia, wahai bonda, wahai kakak-kakakku sekalian, rezeki dari Allah, dari langit, bukan dari Hatim, bukan dari bapa kita. Dia ada, dia tak ada, rezeki tetap dapat dari Allah, bukan dari bapa. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka pandang kepada dia dengan pandangan yang serong sebab mereka dah lapar. Hang umur 10 tahun, hang tahu apa? Tiba-tiba tak lama selepas itu datang satu rombongan pasukan berkuda. Satu rombongan pasukan berkuda. Mereka datang ke situ untuk meminta sedikit air yang ada dari penduduk kampung. Ada satu rombongan lelaki-lelaki, mereka naik kuda. Mereka ni dalam proses nak pergi haji. Mereka lalu kawasan di Tirmiz tu, di perkampungan Tirmiz, perkampungan Hatim. Mereka bawa banyak makanan tapi tak ada air. Lalu mereka kata kepada keluarga-keluarga Hatim dan keluarga yang ada di situ, kami nak minta air, sebagai ganti kami tukar dengan makanan. Maka keluarga Hatim pun kata, kami memang ada air banyak, yang tak ada makanan saja. Maka seronoklah mereka tukar air dengan dapat makanan. Maka anak bongsu ni pun kata kepada mak dan kakak dia, tengok Allah dah bagi dah rezeki kat kita. Dia hantar melalui penunggang-penunggang kuda ni. Maka mereka pun dapatlah makanan. Tapi mak dia kata, sampai bila makanan ni nak cukup kat kita? Bapak hampir mengaji hadis tu, tah bila baru nak balik? Setakat makanan yang ada ni masih tak cukup. Maka dalam proses duk tukar makanan dengan air tu, salah seorang penunggang kuda yang menutup muka tanya kepada keluarga Hatim, kamu ni keluarga siapa? Maka jawab isteri Hatim, kami adalah ahli keluarga Hatim Al-Asam. Maka terkejut lelaki yang menutup muka tadi. Oh, ini keluarga Hatim. Maka dia keluarkan daripada poket dia satu uncang emas. Lalu dia campak dalam rumah Hatim. Dan dia berkata kepada pengikut-pengikut dia, siapa yang menyayangi aku, siapa yang setia dengan aku, buat benda yang sama aku buat. Maka semua penunggang kuda tu pakat duk seluk poket masing-masing, keluarkan wang emas, campak dalam rumah Hatim. Sampai penuh pintu rumah Hatim, tak boleh tutup. Maka ditanyalah oleh isteri Hatim, tanya kepada lelaki tersebut, kamu ni siapa? Maka lelaki penunggang kuda tadi buka muka dia, jeng. Dia adalah Amirul Mukminin, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yang meninggal dunia pada tahun 158 Hijrah. Khalifah yang kedua daripada kerajaan Abbasiyah. Dia dalam perjalanan buat haji dan dia singgah di perkampungan Hatim, dan dia pun bagi bantuan kepada keluarga Hatim, sehingga menjadilah mereka keluarga yang paling kaya dalam daerah tu, sebab dapat duit emas banyak sungguh sampai tak boleh nak tutup pintu. Maka anak dia yang bongsu, yang kecil umur 10 tahun tadi, pandang balik mak dengan kakak dia. What do you say now? Itu ayat saya lah, saya yang tambah. Anak Hatim yang kecil tadi pun memandang kepada mak dia, lalu berkata, bukankah aku sebut tadi Allah yang memberi rezeki dari langit, bukan bapa kita? Hadirin